Cerita terkini tuan-tuan. Semalam saya buat video live berkenaan dengan Prof. Agus. Dan kesimpulan yang kita boleh kata bahawa sekarang ini kesimpulan, sebab saya punya video ni tiba-tiba dia lag. Okay. Kesimpulan yang boleh saya kata adalah dia macam ni. Orang mengeluarkan video. Ada yang tak faham cerita ni. Orang mengeluarkan satu video, kononnya perbualan lucah di antara Prof. Agus dengan seseorang bernama Wahab. Rupanya bila saya jumpa Wahab, saya kata macam kenal Wahab. Lah abang, saya yang WhatsApp abang dulu berkenaan ini, berkenaan. Dan kita pernah jumpa masa banjir, kita bagi bantuan banjir dekat Hulu Langat. Oh yes. How can I forget? Kata, kita bincang-bincang. Kemudian dia kata, so isu dia macam ni. Ada satu perbualan lucah dikatakan berlaku di antara Prof. Agus dengan Wahab. Dan dikatakan video tersebut dirakam oleh Wahab. Wahab memberikan, simpulan cerita, Wahab menceritakan di dalam live tersebut, setelah dia merakam, dia memberikan video tersebut kepada Mr. H daripada dalam Jcom. Setelah dia memberi kepada Mr. H daripada dalam Jcom, Mr. H itu telah memanipulasikan video tersebut, dan akhirnya video tersebut jatuh ke tangan pembangkang dan telah dikeluarkan oleh Cikgu Bat. Baik, saya cerita macam ni. Ada beberapa detail yang tak diceritakan malam tadi, saya cerita. Dia macam ni, setelah Wahab tu merakam video tersebut tanpa audio, menurut beliau tanpa audio, dia telah diminta oleh Mr. H pergi berjumpa dengan satu kumpulan, beberapa orang termasuk Mr. H ni. Mr. H dan juga beberapa orang dia jumpa dengan beberapa orang ni. Kemudian Mr. H tu cakap pada dia, serahkan video tersebut, maksudnya phone dia, kepada orang tersebut. Orang tu ambil, orang tu download, kemudian orang tu delete video tersebut daripada phone dia. Bermakna dia tak boleh nak confirm no deny. Kalau orang kata boleh tunjukkan video tersebut tak? Dia tak boleh confirm no deny. So setelah dia ambil video tersebut, diserahkan balik phone tersebut. Yang ni tak disebut dalam sidang media, ni saya dapat kemudian. Kemudian video tersebut dimanipulasi lah dan keluar. Nah, ada yang kata Wahab nampak sangat gugup, Wahab nampak sangat takut. Tuan-tuan, saya nak cerita. Orang seperti Wahab ni, dia tak biasa, walaupun dia orang parti PKR, nama dia dah dikeluar, dikatakan, dia tak biasa berhadapan dengan skandal macam ni. Saya dah fikir malam tadi dia punya cerita, kalau ikut saya nak tumbuk je muka dia. Tapi mengenangkan, saya kenal rupanya budak ni kan. Tak, tuan-tuan, sanggup kau nak buat macam tu di atas kawan sendiri. Saya mengenali Prof. Agus ni. Saya cerita reputasi dia tu cerita lain. Tapi dia kawan saya. Dan dia dengan saya pun, dia seorang yang baik, tuan-tuan. Dia dengan saya pun, dia kata saya, nanti orang salah faham lah. Saya, kawan-kawan dia, tak payah tanya budak-budak yang sekerja dengan dia. Dia akan panggil sayang. Orang kita je tak biasa. Tapi saya dah biasa, so saya dah kenal dia. Alah sayang, tak apalah sayang, dia kata macam tu. Dia orang yang lembut. Tak percaya, semalam saya jumpa Ustaz Ali Muda. Ustaz Ali Muda pun cakap macam tu. Kan? Dan dia ada wartawan tanya, adakah dengan Wahab jadi video call? Jangan kata Wahab, saya pun dia video call. Ni nak cerita ni tuan-tuan. Ni betul. Sebab baiknya dia ni, kita video call macam biasa. Tak ada apa, tak adalah cerita muka-muka. Kita cuma video call. Bukan saya ramai, dia memang orang yang baik. Alright. Now, balik kepada cerita tadi. So akhirnya sampai kepada Mr. H. Siapakah Mr. H? Adakah Iswardi mengenal Mr. H? Ya, saya kenal. Saya tahu. Saya tahu siapa Mr. H. Cuma saya tak nak dedah lah. Tahu, sangat tahu. Siapa tahu, tahulah. Siapa tak tahu, tak tahulah. Kan? So tahukah Mr. H? Tahu, saya tahu. So soalan saya adalah, apa kaitan Mr. H dengan Cikgu Bat? Dia macam ni, saya dah kata bahawa sebenarnya Prof memang nak letak jawatan. 3 minggu sebelum surat itu keluar, memang dia nak letak jawatan. Dia dah ada intention nak letak jawatan. Kenapa letak jawatan tu saya tak tahulah kenapa nak letak jawatan. Tapi kemudian bila surat itu keluar, kebetulan terus video itu dikeluarkan. Nampak convenient tak? Orang tak nampak plot ni tuan-tuan. Saya nampak. Nampak macam convenient. Convenient ni apa? Convenient, Prof meletak jawatan kerana video ini. Padahal Prof letak jawatan bukan sebab video itu. Memang dia nak letak jawatan. Sebab itu Prof kata semalam, lebih audio aku ni.
Audio Agus kata video diolah Wahab Tunding Dalang Mr. H dari Jecom. Bekas Ketua Pengarah Jecom, Muhammad Agus, seorang pegawai agensi itu tampil bersama sidang media bagi menjelaskan video itulah yang didakwa rakaman mereka. Agus menafikan terlibat dalam perbuatan lucah bersama pegawai tersebut dikenali sebagai Wahab. Peristiwa tersebut berlaku. Now, saya sebut deep state. Saya kata di dalam Jecom itu ramai lagi orang-orang PN, Perikatan Nasional. Saya tak menuduh Mr. H tu sendiri memberi video tersebut kepada Cikgu Bat ataupun sekutu Cikgu Bat. Tetapi siapa yang boleh menafikan di kalangan orang yang dibawa oleh Mr. H itu sendiri adalah daripada konco-konco BN yang sebenarnya Mr. H mungkin nak gunakan untuk kenakan Cikgu Bat. Kenakan Prof Agus. Sebab dia nak jatuhkan Prof Agus, wallahualam. Tetapi sebenarnya dia tak nampak. Dalam dia nak jatuhkan Prof Agus, kesempatan itu diambil oleh mereka di dalam deep state Jecom ni, diberikan kepada pembangkang untuk kenakan Anwar Ibrahim. So lepas ni apa orang kata pasal Anwar Ibrahim, tuan-tuan? Inilah geng pondan, inilah geng gay, inilah geng liwat. Dah keluar dah pun. Yang kena Mr. H ni, dia nak kenakan Agus. Tapi dia ni akai pendek, tuan-tuan. Akai dia pendek. Rupanya dia bukan kenakan Agus, dia kenakan Anwar Ibrahim. Dia kenakan Anwar Ibrahim. Dia tak nampak benda tu. Dia ingat dia kenakan Agus. Tetapi sebenarnya dia kenakan Anwar Ibrahim. Jadi, apa kaitan dia, tuan-tuan? Dia kaitan dia macam ni. Kita tak nampak direct Mr. H ni kepada Cikgu Bat. Tetapi apa yang saya nampak, orang yang Mr. H percaya kepada video tersebut untuk dimanipulasikan, sebenarnya adalah mereka yang sebenarnya masih lagi di bawah PN. Malah, saya kata sebahagian besar lagi di dalam Jecom itu masih lagi daripada lantikan PN. Kita kena ingat, mereka ada kontrak. Mereka dilantik zaman PN memerintah. Kontrak mereka habis bila? Next year. Jun. Saya rasa lebih kurang Jun next year. Orang nak marah saya, marahlah. Jun next year kontrak mereka akan habis. Tapi mereka tak ceritalah saya ni orang PN. Taklah. Bodoh lah mereka nak cerita dia orang PN. Yang bodohnya bukan orang PN yang nak let saya bahas. Yang bodohnya Mr. H ni. Percaya kepada perangkap tersebut. Saya tak marah. Saya gelak je. Saya tak terlibat, tuan-tuan. Lokman Adam Iswardi Moni, calon ganti Agus. Benda lah sinar harian ni. Sebab premium saya tak ambil kan. Ali MKT, Dato' Lokman Adam dan pengurusi Pro Keadilan Sarawak. Saya bukan pengurusi Pro Keadilan dah. Iswardi Moni antara dua nama disebut bakal menggantikan Datuk Muhammad Agus sebagai Ketua Pengarah Jecom yang baru. Okey, ini menurut sinar harian. Baik. Saya kata macam ni lah. Alright. Kita tak faham sebenarnya Jecom tu apa. Orang duk fikir Jecom ni macam jasa dahulu. Orang duk fikir Jecom ni macam jasa. Jasa tu macam mana is? Jasa tu masa dahulu dia lebih kurang cyber trooper lah. Jasa masa dulu tu dia cyber trooper. Memang dijaga cyber trooper untuk jadi Saitro. Tetapi jasa pada zaman sekarang ini, sebagaimana Prof Agus sebut kat saya malam tadi dalam press conference tu saya ada. Lepas tu saya keluar minum dengan Prof Agus dengan ramai-ramai lah, dengan Wahab sebagainya, sekitar keluar minum dia cerita. Jasa ni adalah Jabatan Komunikasi Community. Jabatan Komunikasi Community. Dia untuk community. So bila community ni, tuan-tuan, kita kena faham bahawa dia untuk community. Sebenarnya kalau ikutkan yang betul-betul powerful bukan Jecom, yang betul-betul powerful Stratcom. Strategic Communication di bawah Jabatan Perdana Menteri juga. Jecom ni pun bawah Jabatan Perdana Menteri juga. So kalau kita gagal melihat perkara tersebut, even siapa pun ganti nanti, kalau bidang kuasa Jecom tu hanya untuk melihat komunikasi komuniti, menerangkan polisi kerajaan kepada komuniti-komuniti. Kalau saya pun ganti, saya tak boleh buat live tu yang pertama lah. Saya tak boleh buat live lagi dah. Kedua, saya hanya buat benda yang sama je. Iaitu saya terangkan kepada komuniti. Dan dengan kita bukan kementerian, jabatan ni bawah, kementerian tu atas. Ini bukan nak bagi alasan, tapi itu hakikat yang kita kena terima. Itulah Jecom. Siapa saja KP Jecom. Saya percaya lepas ni KP Jecom someone yang saya tak tahu. Could be pegawai kerajaan, could be orang parti, doesn't matter. Tetapi saya percaya dia pun still ke arah itu. Dia akan ada kekangan tersebut. Kecuali dia pandai untuk nak maneuver lah.
Maneuver lah. Sordi, adakah anda ramai lah, bukan kata 2-3 orang, ramai yang call saya hari ni. Sordi, adakah you nak ambil jawatan JECOM tu? Saya kata first thing first lah. Itu Perdana Menteri yang tentukan. Saya tak tahu. So terpulang kepada PMX, presiden saya, untuk menentukan. Saya tak boleh nak kata apa. Itu tugas dan tanggungjawab tugas dan juga kuasa beliau, dan tugas dan juga kuasa beliau untuk menentukan apa saja keputusan dan apa saja yang berlaku. Saya berlepas diri daripada menjawab soalan tersebut.